masuk lagi ke grup PJK tu tolong jemput dia orang Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tingkatan 3 untuk kelas PJPK kita pada hari ini, hari Jumaat, hari yang mulia. Okey, kita akan bersiaran selama lebih kurang daripada 1 jam. Jadi pada minggu lepas tak ada sebab cikgu ada kecemasan atas kematian arwah ayah cikgu. Jadi pada 2 minggu yang lepas kita telah masuk membincangkan bahagian serangan. Bahagian serangan. Jadi dan bahagian serangan yang kita dah bincangkan adalah berkaitan dengan tajuk bola keranjang. Bola keranjang. Okey, permainan kategori serangan. Okey, so minggu lepas kita dah membincangkan tentang bola keranjang, kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada sukan permainan kategori serangan ini iaitu bola keranjang pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita akan sambung kategori serangan ini kepada permainan yang seterusnya iaitu hoki. Permainan hoki. Okey, jadi okey, boleh nampak yang cikgu share? Tolong respon sikit. Boleh. Boleh nampak Okey, so sekarang ni baru berapa orang ni? Baru 51. Lima puluh satu, 49 orang. Ramai lagi tak masuk. Okey, so cikgu teruskan. Okey, jadi dalam sukan permainan yang kedua ini iaitu hoki, apa yang akan kita pelajari adalah yang pertama sekali yang ini. Okey, apa yang akan kita pelajari adalah melihat kepada kemahiran asas hoki dengan lakuan yang betul, kemudian mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas hoki, boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan keselamatan, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan, dan memahami dan mengaplikasi etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, jadi hoki ni merupakan suatu sukan permainan dalam kategori serangan. Jadi apa yang perlu kita tahu dalam permainan hoki ni, kita kena tahulah berapa orang yang akan bermain, berapa pasukan lawan, apa alatan yang digunakan dan sebagainya, peraturan-peraturan dan undang-undang yang digunakan pakai dalam pertandingan hoki. Permainan ini adalah satu permainan berpasukan yang boleh dimainkan di atas padang rumput, padang tiruan dan di dalam dewan. Setiap pasukan bermain dengan 11 orang pemain termasuk penjaga gawang. Jadi maksudnya bilangan pemain itu sama seperti dalam sukan bola sepak, termasuk penjaga gawang, 11 pemain termasuk penjaga gawang. Jadi dalam kemahiran hoki ni apa yang akan dipelajari adalah melibatkan kemahiran menghantar, menerima, menggelecek, menjaring bola dan menjaga gawang. Tapi sebelum semua ni adalah apa yang paling penting sekali adalah cara memegang kayu hoki tersebut. Stick hoki tersebut. Jadi kalau cara memegang sudah tidak betul, tidak tahu, maka kemahiran-kemahiran yang lain pun tidak dapat dilakukan dengan sebaiknya. Jadi aplikasi prinsip-prinsip kemahiran, mekanik dan konsep pergerakan ini
perlu dipelajari dengan secara fizikal lah. Jadi dalam kes ini kita hanya melihat secara teori saja apa yang perlu kita lakukan. Okey, so yang ini kemahiran menghantar bola memerlukan kemahiran menolak, memukul, mencedok dan menguis bola kepada rakan sepasukan dengan bahagian rata kayu hoki. Kemahiran memukul dan mencedok digunakan untuk menghantar bola kepada rakan yang berada jauh, manakala kemahiran menolak pula digunakan untuk hantaran dekat ataupun rapat. So kemahiran menerima bola boleh dilakukan secara kilas. Kemahiran ini bertujuan untuk mengawal bola yang dihantar oleh rakan. Kayu hoki perlu menyerap daya semasa bersentuhan dengan bola supaya bola berada dalam kawalan pemain. Jadi maksudnya semasa memegang kayu hoki ni, cara memegang tu bergantung kepada fokus tangan masing-masing, sama ada tangan kanan atau tangan kiri di bahagian bawah, dan jadi bergantung kepada fokus. Kalau yang suka memegang tangan kiri adalah fokus utama dia. Kalau jadi bermaksud tangan kiri akan berada di tengah kayu hoki dan tangan kanan dia akan berada di atas hujung kayu hoki. Jadi kalau belah kanan pula, siapa yang fokus belah kanan, maka sebaliknya lah. Okey, jadi permainan hoki ni, seperti mana yang kita tahu tadi, di atas padang, dan dari segi persatuan dia, di peringkat antarabangsa. Persekutuan Hoki Antarabangsa merupakan badan antarabangsa yang mengendalikan pelbagai pertandingan hoki untuk kategori lelaki dan perempuan. Antaranya termasuklah Hoki Trofi Juara-Juara, Champions Trophy, Sukan Olimpik, Olympic Games, Hoki Piala Dunia, World Cup, Hoki Liga Dunia, Hoki World League dan Hoki Piala Dunia Remaja. Hoki Junior World Cup. Okey, jadi ini semua adalah secara teori bagaimana sesuatu permainan hoki itu dijalankan. Jadi tadi kita ada Satria Stick. Okey, kemudian kita ada Satria Dribble. Ini membawa bola secara menguiskan kayu hoki itu dan mengawal bola tersebut. Dan Satria Score iaitu kemahiran menjaring yang dilakukan oleh pemain apabila berada dalam kawasan separa bulatan ataupun kawasan D. Okey, jaringan menggunakan kaedah ini boleh dilakukan dengan memukul, menguis, menolak atau mencedok bola ke dalam gol. Okey, Satria Tangkas ni lebih kepada penjaga gawang. Okey, so ni secara teori sajalah. Jadi kita tak berapa nampak. Jadi seperti biasa, kita akan melihat kepada video-video yang ada di YouTube untuk kita melihat bagaimana kemahiran-kemahiran ini dilakukan. Dan kita akan lihat video yang berkaitan dengan pertandingan tu nanti. Okey, so kita akan lihat kepada kemahiran hoki. Okey, so kita dengar ulasan dan juga tunjuk ajar yang ditunjukkan. Okey, boleh dengar ni Boleh dengar tak? Tak dengar sangat cikgu. Tak dengar sangat cikgu. Ini kawasan Hanimi Swan, kita bawakan Okey. sukan seterusnya. Jadi saya rasa awak semua dah tahulah bila kita berada di stadium hoki ni. Dengar tak? Dah boleh dengar dah. Dengar sikit boleh lah. Dengar sikit tu. Okey, tak apa. Yang penting dapat tengok video dia. Okey,
Okey, kita dah bersama dengan tenaga pengajarnya dan juga dengan dua pelajar yang akan bersama kita. Jadi ini adalah sukan hoki dan kita perkenalkan dan saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan Coach Sukri yang juga merupakan bekas pemain kebangsaan dan baru saja menjuarai sebuah kejuaraan tempatan. Coach sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, mungkin adik-adik yang tak kenal ni boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Coach. Okey, kepada adik-adik di luar sana, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Coach Sukri Abdul Muttalib, bekas pemain hoki kebangsaan dan kini berkhidmat sebagai jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil Sebelum Masa. Okey, ini adalah jurulatih sukan Sekolah Sukan Bukit Jalil ya. Jadi Sekolah Sukan Bukit Jalil dekat je dengan kita ni. Dia ada kelayakan sebagai pemain kebangsaan dan juga mempunyai ijazah dalam sains sukan Jadi dalam sukan pun kita kena tinggi juga akademik kita. Bicara mengenai pemain asas sukan hoki. Episod pertama kita nak belajar apa, Coach? Okey, pada episod pertama kita nak belajar berkaitan kemahiran menolak dan menahan. Okey, kemahiran asal dalam sukan hoki. Okey, baik. Dan itu yang akan dilakukan. Dan seperti biasa, Coach, sebelum buat apa-apa kita perlu memanaskan badan terlebih dahulu. Jadi saya tinggalkan kepada Coach Sukri dan anak-anak buahnya untuk sukan hoki. Jom. Okey, sebelum memulakan aktiviti kemahiran, kita akan melakukan aktiviti regangan untuk mengelakkan daripada kesalahan berlaku. Okey, untuk aktiviti pertama ataupun exercise pertama, apa yang kita akan lakukan adalah lunges twist. Okey, lunges twist adalah begini, di mana kaki kanan kita turunkan ke hadapan dan twistkan badan sebelah kanan dan ke kiri. Okey, kemudian kita patah balik ke belakang. Dalam keadaan normal, kita ulang kaki sebelah kiri pula ke hadapan, dibengkokkan lutut kanan dan twistkan badan sebelah kiri dan ke kanan. Okey, lakukan aktiviti ini berulang kali. 15 hingga ke 20 saat. Okey, kalau adik-adik sudah bersedia, kita boleh mulakan exercise kita yang pertama sekarang. Okey, ready, go. Lunges. Okey, twist right and left. Together. Okey, proses warming up sebelum memulakan sebarang latihan. So kita perlu untuk melakukan aktiviti warming up, memanaskan badan dengan melakukan pergerakan-pergerakan yang boleh memulakan Untuk exercise kedua, regangan, kita akan buat regangan. toe touch, okey. Alternate toe touch lebih memfokuskan untuk daripada hamstring dan juga kita punya hip. Okey. Contoh pertama, saya akan buat, adik-adik tengok betul-betul. Okey, kaki kanan lurus, badan ke hadapan dan kaki kiri lurus ke belakang. Tangan kiri perlu menyentuh bahagian ibu jari. Okey. Kemudian sebelah kiri pula kita tukar. Kaki kanan lurus belakang, tangan kanan menyentuh kaki kiri. Okey. Kita lakukan berulang kali. Okey. Saya buat lakukan sekali lagi dalam keadaan lebih laju. Okey. Pastikan betul-betul. Tangan kiri menyentuh kaki kanan. Step ke belakang. Kemudian tangan kanan menyentuh kaki kiri. Okey. Kita akan lakukan bersama-sama di rumah dan juga di padang. Alright. Okay, ready, go. Okay, tangan kanan sentuh kaki kiri. Okay, buat slowly, jangan terlampau laju.
adalah aktiviti untuk exercise jiwa. Okey, ni kuis sukan. Bilakah Persatuan Hoki Malaysia ditubuhkan? Jadi kena carilah maklumat ni. Okey, jawapan telah pun diberikan 15 Ogos 1953, Persatuan Hoki Malaysia. Okey, pertama saya adalah Jabatan Kayu Hoki. Saya nak memperkenalkan anatomi kayu hoki. Kayu hoki ada pembukaan hadapan dan juga belakang. Okey, bagi perhatian. Jadi sisi depan dan sisi belakang. Kemudian di sini adalah tempat pemegang bahagian atas. Okey. Dan secara umumnya juga kita akan sebagai pemain hoki kita akan balut bahagian pemegang. Kerana nak mengelakkan daripada licin ataupun sebagainya kita terlepas kayu ke semasa bermain, kita perlu balut bahagian pemegang kayu atas ni kerana kita akan lebih banyak pegang di bahagian atas berbanding di bahagian bawah. Okey. Bahagian depan adalah permukaan yang boleh dimainkan. Okey, kalau di bahagian belakang akan foul ataupun tidak dibenarkan dalam sukan hoki. Dan bahagian sisi sebelah dalam boleh dimainkan. Selalunya bahagian sisi dalam ni pemain-pemain akan membuat pukulan kilas. Okey, sama ada untuk menjaringkan gol ataupun menghantar bola kepada rakan. Okey, melalui pukulan kilas di bahagian sisi kayu hoki. Dan di bahagian sisi belakang ni tidak dibenarkan. Okey, kerana di sini lebih berbahaya. Kalau kita pukul macam ni, kita buka, bola lebih senang untuk naik dan membahayakan oponen di hadapan ataupun rakan di hadapan. Okey, dan ini ada bahagian kepala kayu. Okey, kepala kayu pun ada pelbagai jenis. Ada yang hook, ada yang medium. Terpulang pada pemain mengikut rasa yang mana mereka nak pilih. Dan di bahagian belakang ni pun tidak boleh dimainkan, akan foul ataupun dipersalahkan semasa dalam perlawanan. Okey, yang terakhir sekali adalah di bahagian atas lah. Bahagian atas ni berapa ukuran kayu tu, berapa panjang ukuran kayu itu sahaja. Okey, untuk kemahiran pertama kita akan lakukan pada hari ini dalam sukan hoki ataupun perkara asas dalam sukan hoki adalah menolak. Okey, untuk ansur maju yang pertama haruslah berada dalam keadaan sisi untuk menolak. Okey, di mana kita perlu bengkokkan sedikit lutut. Okey, bengkokkan sedikit dan bahu ke arah sasaran bola yang kita nak hantar kepada rakan kita. Okey, dan kalau boleh kurang bongkokkan bahagian badan kerana saya takut bila kita kerap membongkokkan bahagian badan, postur badan kita satu hari nanti akan nampak membongkok. Okey, itu kebanyakan yang ramai pelajar tidak tahu. Okey, apa yang saya cuba ajar adalah bengkokkan lutut, keadaan badan boleh straight, tak perlu dibongkokkan. Okey, bila lutut kita turunkan lutut kita dan bengkokkan sedikit, postur badan kita akan nampak lebih stable. Okey, apa yang kita perlu buat adalah letakkan bola di bahagian kaki kiri, selari ataupun sedikit ke dalam. Okey, dan bukakan kaki kiri sedikit ke luar ataupun ke hadapan 45 degrees, kemudian bahu ke arah sasaran. Okey, bila kita sudah bersedia, kita hanya perlu tolak bola, kepala dirapatkan dengan bola, kemudian pandang ke hadapan dan tolak. Okey, perhatikan bagaimana dia menolak bola, bentuk badan, bentuk kaki, badan mesti diluruskan untuk posisi yang lebih stabil. Cara memegang kayu hoki, bengkokkan kaki kiri di bahagian hadapan. Ini semua memerlukan latihan-latihan, banyak kali buat, banyak kali pegang, exercise, barulah kita dapat membuat dengan cara yang betul. Menolak bersama dengan atlet pelajar kita, Ali Nadim, dan saya akan tunjukkan kepada dia bagaimana untuk melakukan kemahiran menolak. Okey Ali, ready? Ini sasaran adalah di sebelah sana. Okey, berkeadaan sedia, berkeadaan sisi, kaki kiri di depan. Okey,
Bengkokkan sikit lutut. Okey. Kaki kanan belakang lagi. Alright. Badan jangan terlalu bongkok. Okey, bola berada senari ataupun belakang sikit daripada kaki kiri. Okey, turunkan kayu, rapatkan dengan bola. Okey, kaki belakang buka lagi sikit. Besarkan lagi supaya kita lebih stable. Alright. Kalau dah bersedia, Ali boleh tolak dekat bahagian depan ke arah sasaran. Okey. Okey, itu kemahiran menolak bola dan kemahiran menahan bola. Jadi yang pertama ni menolak bola dahululah. Okey, seterusnya kita akan lakukan kemahiran menahan. Okey, dalam sukan hoki, kemahiran menahan adalah perkara yang paling asas. Okey, untuk ansur maju kemahiran menahan, yang pertama kita bukakan kedua-dua kaki kita lebih kurang seluas bahu. Okey, kemudian tutupkan bengkok sedikit menghadap ke arah sasaran. Okey, kemudian kaki sebelah kanan tarik ke belakang sedikit. Okey, so kedudukan badan akan seperti ini. Okey, kalau tadi kemahiran menolak berada sisi, kali ini kemahiran menahan kepala dan punya posisi badan menghadap ke arah sasaran. Okey. Okey, beginilah keadaan kedudukan kaki dan juga badan. Kemudian kita hanya perlu fokus bola daripada arah sasaran lawan yang akan menghantar bola kepada kita. Dan bola itu perlulah sampai di bahagian kaki kiri dan juga kaki kanan. Okey, dan kita hanya perlu siku difleksikan, lutut dibengkokkan dan kedudukan kayu menegak. Menegak supaya bola tidak terlepas kiri dan ke kanan. Dan pastikan kita tahan bola menggunakan kepala kayu. Okey, bola sampai, keadaan akan begini. Okey, ini adalah keadaan ansur maju dia. Okey, lihat bagaimana murid ini menghantar bola hoki dan seorang lagi menahan bola hoki. Jadi semua ni adalah asas kemahiran asas di dalam hoki. Okey, untuk aktiviti ketiga, kita akan belajar kemahiran menolak. Tapi perbezaan dia adalah kali ini kita akan melakukan tolakan secara dinamik ataupun bergerak. Kalau tadi kita lakukan aktiviti menolak secara statik, okey, kali ini kita akan lakukan tolakan secara dinamik. Okey. Langkah ansur maju pertama, kedudukan badan untuk menolak sama seperti yang pertama tadi, yang statik. Okey. Kita perlu bersedia menghadap ke arah sasaran. Apa yang kita perlu ada penambahan adalah kita bergerak satu ataupun dua langkah ke hadapan dan akan lepaskan bola ataupun melakukan tolakan ke arah sasaran kita. Okey. Saya akan tunjukkan demo secara perlahan bagaimana saya bergerak ke hadapan dan melepaskan bola ataupun menolak bola ke arah sasaran saya. Okey. Keadaan bersedia seperti menolak statik, kemudian bergerak satu, dua langkah dan tolak ke arah sasaran ikut tajak. Pergerakan saya lebih laju sedikit. Okey. Keadaan bersedia seperti menolak statik, gerak ke hadapan dan tolak. Okey, itu adalah aktiviti ketiga tolakan dinamik.
Okey, untuk aktiviti keempat, kita akan melakukan menahan secara dinamik. Okey, di mana saya perlu berada dalam keadaan bersedia dan untuk melakukan tahanan secara dinamik, saya perlu bergerak ataupun kita perlu bergerak selangkah dua langkah ke hadapan sebelum menerima bola yang dihantar oleh rakan pasukan. Okey, sebagai contoh, keadaan dalam bersedia untuk bergerak ke hadapan dan saya akan bergerak 1, 2, 3 langkah dan bersedia dalam postur seperti kemahiran menahan. Mata ke arah bola dan sedikit pinggang dibungkukkan sedikit ataupun badan sedikit saja dibungkukkan dan dalam keadaan bersedia. Kemudian kita akan menahan bola. Okey, saya ulang balik. Okey, dalam keadaan bersedia, kita bergerak 1, 2 langkah ke hadapan dan bersedia untuk menahan bola. Okey, kayu perlu di posisi 45 degrees. Okey, untuk menahan bola yang datang. Dan paling mustahak adalah mata perlu tengok bola daripada arah sasaran. Itu paling mustahak sekali. Okey, sebagai contoh, saya akan menahan bersama dengan bola. Okey, 1, 2, 3. Okey, bola datang dan tahan. Okey, so pastikan kita tahan bola dalam range kaki kiri dan kaki kanan. Okey, dan pastikan juga kawan yang hantar tu tepat ke arah kita. Alright. Okey, saya akan buat demo secara lebih laju sedikit bersama dengan bola. Okey, berada dalam keadaan sedia. 1, 2, 3, ball. Okey, itu adalah aktiviti keempat, menahan bola secara dinamik. Okey, menahan bola secara dinamik maksudnya kita bergerak. Menahan bola sambil bergerak. Memukul bola sambil bergerak. Okey, ini info sukan berkaitan dengan hoki. Kiran Dip Kaur mencatat sejarah tersendiri selaku pemain hoki wanita termuda yang terpilih mewakili pasukan negara untuk bertanding di Sukan Asia 2018. Sekarang saya akan menerangkan beberapa aspek keselamatan yang perlu ada. Okay, yang pertama, bila keadaan terbuka, cuaca panas, adik-adik di luar sana perlukan air, minum secukupnya. Okey. Yang kedua, bila bermain hoki perlu ada shin pad ataupun pelapik kaki di bahagian keting ataupun bahagian tulang kering kita lah. Okey. Yang ketiga, kalau adik-adik ada glove protection di bahagian tangan, pastikan adik pakai. Okey, yang keempat, kalau ada mouth guard, pelindung gigi, pastikan adik-adik pakai juga. Okey, itu semua adalah aspek keselamatan yang ada dalam sukan hoki. Okey, harap adik di luar sana dapat menguasai dan mengetahui kemahiran teknik asas menolak dan juga menahan maupun secara statik ataupun secara dinamik. Ingat, practice make perfect. Okey, selepas kita melakukan beberapa aktiviti kemahiran dalam sukan hoki, dan yang terakhir adalah kita melakukan aktiviti cooling down. Okey, kita ada dua
aktiviti untuk cooling down ataupun exercise untuk cooling down. Yang pertama, hamstring, di mana kita turunkan badan ke hadapan sikit, kaki diteruskan, naikkan kita punya tapak kaki, kaki kiri dibentutkan sedikit. Okey, dan kita turun, salurkan tangan di bahagian kaki supaya kita akan rasa bahagian hamstring di belakang. Okey, lepas kita lakukan di sebelah kanan, tukar sebelah kiri. Okey, ulang aktiviti 10 hingga 15 kali. Okey, ni selepas sahaja aktiviti yang dilakukan, maka kita kena buat cooling down supaya tidak berlaku sebarang kecederaan kepada otot dan juga tubuh badan kita selepas melakukan aktiviti sukan. Jadi maksudnya warming up sebelum mula bersukan dan cooling down selepas sukan. Okey, turun kaki kanan dulu. Okey, itulah aktiviti yang pertama kita, hamstring secara statik untuk meregangkan otot di bahagian hamstring dan juga calf kaki kita. Okey, exercise yang kedua untuk aktiviti cooling down adalah calf. Okey, di bahagian betis belakang kita, di mana tangan diletakkan di bahagian pinggang dan kita hanya naikkan atau jengkitkan kaki sedikit. Alright, kita akan rasa di bahagian calf kaki kita. Okey, ulang aktiviti ataupun exercise 10 hingga 15 kali. Kalau ada adik sudah bersedia, kita mulakan. Okey, itu episod yang pertama. So kita terus kepada kemahiran yang seterusnya untuk episod yang kedua ni. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali soalan saya Hanafi Soalan dalam segmen kemahiran sukan reaktif prediktif ini. Okey, kita tengok kemahiran yang seterusnya. Dengan Coach Sukri ataupun player kita juga pada hari ini untuk kita bawakan kepada anda. Topik seterusnya, Coach sihat Coach? Alhamdulillah sihat. Masih semangat kita nak ajar adik-adik kita? Masih semangat. Okey, kalau sebelum ni kita belajar menolak dan juga menahan, saya dah mahir dari itu. Seterusnya hari ini kita belajar apa? Okey, untuk kemahiran pada hari ini, kita akan belajar kemahiran memukul. Dan dalam kemahiran memukul, ada dua jenis. Yang pertama, pukulan long grip. Yang kedua, pukulan short grip. Kita akan belajar pada asas memukul pada hari ini. Okay, baik, sebab hari ni ada aktiviti memukul, jadi kita pastikan dalam persekitaran yang baik. Kalau dapat bonus padang macam ni, memang bonus lah. Jadi kalau ada ni persekitaran pun kena yang bagus lah. Dan kita nak belajar memukul ni, saya serahkan terlebih dahulu lah kayu pada tukang pemukul. Dan kita teruskan dengan aktiviti memanaskan badan. Boleh Coach? Boleh. Kita serahkan kepada Coach Syukri. Okey, adik-adik di rumah, sekarang Okey, kita skip dulu dia punya warming up. okey, untuk kemahiran pertama kita pada slot kali ini adalah kemahiran memukul. Dan dalam kemahiran memukul, ada dua jenis. Yang pertama, kemahiran memukul long grip dan kedua, kemahiran memukul short grip. Okey, saya akan ajar dulu adik-adik di rumah kemahiran memukul long grip. Okey, bagaimana teknik dia? Okey, perhatikan. Yang pertama, kalau sasaran kita di hadapan, kita perlu sisihkan badan dahulu. Okey.
kita tak boleh pukul dengan menghadap ke sana. Okey, kita tak boleh pukul macam tu. Alright, itu adalah teknik yang salah. Teknik yang betul, tipikan badan, bahu kiri ke arah sasaran, bola selari dengan kaki kiri. Okey, kedudukan kaki boleh tegak bola ataupun dibukakan sedikit 45 darjah daripada paras bola. Okey, dan bengkokkan sedikit saja lutut. Okey, kaki dibuka seluas bahu dan pegangan untuk long grip adalah di atas pemegang kayu. Kedua-dua tangan perlu dirapatkan. Alright. Ini dinamakan pukulan long grip. Okey. Bila kita dah bersedia dengan angsur maju kedudukan badan kita, lutut dibengkokkan sedikit, kaki seluas bahu. Okey, apa yang kita perlu buat adalah pegang di bahagian atas, angkat kayu dan lepaskan pukulan. Pastikan bola ataupun kayu kontak dengan bola dengan tepat. Okey. Kontak bola tepat dan lepaskan, follow through ataupun ikut lajak. Okey. Kita jangan pukul habis dekat situ. Okey, itu adalah teknik yang salah. So, bila kita pukul, follow through. Kayu perlu ikut lajak. Okey. So, harap adik-adik dapat menguasai kemahiran ini. Okey, seterusnya kita akan belajar kemahiran memukul juga, tetapi berbeza sedikit dengan kemahiran memukul long grip. Kali ini kita akan belajar kemahiran memukul short grip. Okey, sebelum tu saya ingin jelaskan kenapa ada apa perbezaan pukulan long grip dan short grip. Okey, pukulan long grip kebiasaannya dipukul oleh pemain di bahagian pertahanan untuk menghantar bola jauh kepada rakan yang bermain di bahagian hadapan ataupun forward. Okey, dan pukulan short grip pula, pukulannya akan dibuat short grip lebih kepada pemain-pemain yang berada di dalam kawasan D area. Okey, kawasan D pihak lawan yang mana beliau ingin menjaringkan gol. Okey, selalunya pukulan short grip, pukulan itu diambil sedikit lebih pantas daripada pukulan long grip. Okey, saya akan tunjukkan contoh bagaimana untuk memukul short grip. Okey, yang pertama, kedudukan tangan kita. Bersedia seperti ingin menahan atau menolak. Kemudian kita perlu pegang di tengah-tengah handle pemegang kayu hoki. Okay, tangan kanan dinaikkan di tengah pemegang kayu hoki dan tangan kiri diturunkan di tengah pemegang kayu hoki. So, dia ada sedikit lebih bahagian hujung ni. Okay. Ini adalah dinamakan pukulan short grip dan kedudukan postur badan sama seperti memukul long grip. Okay. Bahu kiri di arah sasaran, lutut dibengkokkan sedikit, fleksi, kaki kiri dibukakan sedikit, kedudukan bola tidak terlalu rapat dengan kaki kiri. Okey, dalam keadaan selesa dan selari dengan kaki kiri. Okey. Kedudukan pegangan ataupun genggaman adalah tarik sedikit dan dipegang di tengah-tengah bahagian pemegang kayu. Alright. Ready untuk memukul. Angkat tidak terlalu tinggi. Okey, angkat sedikit dan pukul. Follow through, ikut lajak. Itu saja teknik kemahiran memukul short grip.
Okey, boleh lihat di situ kemahiran memukul short grip dan long grip. Dan cara menahan pun sama macam yang telah diajar tadi. Jadi tangan berada di tengah-tengah pemegang kayu hoki. Okey, untuk aktiviti ketiga kita pada hari ini, saya akan melakukan pukulan short grip dynamic ataupun short grip secara bergerak. Saya gerakkan bola, saya gerakkan pergerakan kaki saya dan saya akan memukul ke arah sasaran. Okey, sekarang ni sasaran saya adalah di bahagian sana. So bahu saya menghadap sasaran. Okey. Postur badan, pegangan kayu pada awalnya seperti ingin menolak ataupun menahan. Okey, tangan kiri di atas, tangan kanan di tengah batang kayu. Okey. Fleksikan lutut. Bahu kiri ke arah sasaran. Okey. Kaki dibukakan sedikit. Badan dibongkokkan sedikit. Okey. Satu bahagian utama kita akan buat adalah kita tolak ke hadapan dan tarikkan tangan kanan ke atas sebelum kita lepaskan pukulan. Okay, bila tangan kanan kita tarik ke atas, make sure kaki kiri selari dengan bola sebelum kita membuat pukulan. Kemudian angkat kayu dan lepaskan pukulan ke arah sasaran. Okey, begitulah teknik pukulan long grip secara dinamik. Saya ulang lagi sekali. Okey. Saya akan buat dengan pergerakan biasa. Okey, tanpa stop. Adik-adik boleh perhatikan dengan baik-baik. Okey, betulkan kedudukan badan. Tangan seperti ingin menolak. Terus bola ke depan atau tolak sikit bola ke depan dan pukul ke arah sasaran. Okey. Harap adik-adik semua dapat menguasai teknik pukulan ini. Okey, ini bagaimana cara untuk memukul long grip, dynamic long grip. Okey, untuk adik-adik di rumah, seterusnya kita akan melakukan aktiviti kita yang keempat, iaitu pukulan short grip secara dinamik ataupun secara bergerak. Okey.
langkah yang pertama ataupun langsung kemajuan yang pertama, kita betulkan dulu kedudukan badan kita. Okey. Kaki dibuka seluas bahu. Bahu kiri menghadap ke arah sasaran. Bengkok difleksi atau di bengkokkan sedikit. Kemudian pegangan tangan seperti ingin menolak. Okey. Kedudukan bola tidak terlalu rapat dengan badan. Apa yang kita akan buat lepas ini adalah kita tolak bola ke hadapan sama seperti kemahiran memukul long grip. Kemudian kita bergerak dan tukarkan pegangan tangan. Okey, kalau tadi long grip kita buat tangan kanan kita tarik ke atas. Tapi kalau short grip, tangan kanan dan tangan kiri bergerak serentak atau seirama ke bahagian tengah pemegang kayu. Okey, seperti ini. Alright. Perhatikan sekali lagi. Saya akan rollkan bola ke hadapan dan akan membuat pertukaran ataupun pergerakan tangan ke bahagian tengah pemegang kayu sebelum saya memukul bola ke arah sasaran. Okey. Tolak bola ke hadapan, bergerak, kayu diangkat dan tangan dirapatkan, kemudian pukul ke arah sasaran. Okey. Diingatkan, pergerakan tangan perlu seirama antara tangan kiri dan tangan kanan. Bergerak serentak ke tengah pemegang kayu. Alright. Saya akan ulang balik sekali lagi. Okay, adik-adik perhatikan betul-betul. Betulkan kedudukan badan dahulu. Okay, ready seperti untuk menolak bola. Tolak, pukul. Okay. Harap adik-adik semua dapat menguasai kemahiran ini. Pukulan short grip. Okey, nampaknya tu 69 orang saja hari ini. Okey, so untuk kemahiran sampai ke short dynamic short grip ya. Jadi untuk hari ini kita akan sampai di situ. Jadi kita akan sambung lagi untuk kemahiran-kemahiran yang lain untuk dalam sukan hoki ni pada minggu hadapan sebab ada banyak lagi kemahiran-kemahiran yang perlu ditunjukkan ya dalam permainan sukan hoki ini. Jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini dan bagi tahu kepada rakan-rakan lain dalam kelas masing-masing yang tidak hadir pada hari ini sebab ni kalau 69 orang maksudnya separuh kelas tak datang lah maksudnya. Ada 5 kelas, patutnya dia 100 lebih. Ya, jadi ini 69 orang, maksudnya separuh. Setiap kelas tu cuma separuh saja yang hadir ni nampaknya. Jadi yang hadir cikgu ucapkan terima kasih. Yang tak hadir tu tolong peringatkan mereka lah. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bolehlah meeting ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey. Terima kasih.
Terima kasih cikgu. Sama. You are welcome. You are welcome.